Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kami bersiaran secara langsung daripada Taman Paya Taram di Don Kerdau, Pahang Darul Makmur. Kami dalam misi menjalankan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di taman ini yang saya kira air naik lebih kurang 1.5 meter, dan hari ini kita bersama dengan pengerusi KRT Taman Paya Taram, saudara Nordin Muhammad Sharif. Apa khabar bang? Sihat? Baik, alhamdulillah. Okey. Baik, boleh abang cerita sikit berapa ramai penduduk di kawasan taman ni? Di dalam Taman Paya Taram ni ada lebih kurang dalam 140 buah rumah dan penduduk dia lebih kurang dalam 550 rumah. 140 biji rumah dan penduduknya sekitar 500 orang. Ya. Okey. Boleh abang cerita sikit tentang banjir besar yang baru berlaku ni? Banjir yang kami alami ni adalah banjir yang kali kedua besar lah. Yang pertama pada tahun 2014 dan selepas 7 tahun datang lagi yang agak besar tapi kecil sikit lah pada 2014 tu. 2014 tu lebih tinggi, lebih dalam tinggi air dia. Jadinya kami agak lebih bersedia sedikit lah dengan kehadiran banjir pada kali ini. Walau bagaimanapun banyak jugalah kerosakan dan kerugian yang kita hadapi jugalah. Jadi penduduk-penduduk di Taman Paya Taram ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh tengok di belakang kami ni, ini adalah surau Taman Paya Taram, dan kita lihat barang-barang penghuni rumah terpaksa dijemur. Banyak barang yang dah rosak, barang elektrik memang totally out, tak boleh pakai. Betul lah, maknanya tak sempat nak alih tu, memang tak sempat nak. Berapa cepat air ni naik masa hari tu? Satu malam lah, maknanya kita sebabnya dia diarahkan keluar awal. Jadi esok kita datang memang tengok barang dah berterabur lah. Oh, barang semua dah hanyut dah. Hanyut dah. Oh, jadi sempat sehari sebelum kejadian kita barang-barang berharga lah. Daripada pihak kepimpinan tempatan, dia menyediakan lori untuk kita pindahkan barang ke tempat yang selamat lah. Jadi kita mana yang dah tak sempat nak kita alih, kita cari yang penting-penting lah. Pertama kan dokumen-dokumen penting. Yang kedua barulah kita mana mana yang sempat yang lah. mana yang sempat sebab ramai, bukan nak adakan satu rumah tu semua dia. Jadi ramai, ada 500 orang 500 orang. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada anak kecil ramai, ada orang tua yang sakit. Tadi kami membantu sebuah keluarga, kami bantu sebuah keluarga yang OKU dia tengah buat dialisis. Jadi kita pun bantu untuk membersihkan rumah beliau, dan alhamdulillah lah kita buat mana yang kita sempat. Seteruk mana, kalau kita boleh taksirkan bang ni, seteruk mana kesan banjir pada kali ini? Saya tak berani nak agak berapa, tapi agak teruk. Yang ni agak teruk. Sebabnya biasanya dia tak akan jadi macam ni. Ini agak teruk jugalah. Jadi ramai yang menyangkakan tak besar, tapi sebab ada persediaan tu, jadi peralatan tu dibawa keluar lah, barang-barang dibawa keluar. Dan nanti kita bawakan gambaran punca kenapa banjir ini mudah air begitu tinggi. Ialah dia berhampiran sangat dengan sebuah paya. Paya ni abang tahu nama paya ni? Paya Taram ni lah. Paya Taram difahamkan air daripada Sungai Pahang mengalir masuk, dan kemudian the backflow, dia patah balik ke Sungai Pahang. Akhirnya oleh kerana tak dapat menampung, air ni melimpah masuk ke taman perumahan yang berhampiran. Jadi bagaimana dengan bantuan yang dihulurkan oleh pihak ahli parlimen? Ahli parlimen ialah Dato' Seri Ismail. Ya, betul. Jadi macam mana YB ada tunjuk muka tak turun sini bantu? Alhamdulillah, kedua-dua YB daripada YB Dato' Seri Adon dan juga YB Dato' Seri Parlimen, kedua-duanya siang malam turun padang. Siang malam turun padang membasuh rumah. Dari segi peringkat awal mengeluarkan barang-barang, dia membantu menyediakan lori, menyediakan tenaga untuk sama-sama keluar. Dia maklum bahawa di sini kebanyakannya B40, banyak kekurangan dari segi kemudahan. Jadi dia menyediakan macam-macam peralatan. Jadi kami bersyukur dengan adanya kedua-dua ahli parlimen dan juga Adon sangat-sangat memberi bantuan. Juga sumbangan-sumbangan makanan yang diberi tidak. Semua makanan juga sempat dihulurkan. Mana walaupun mereka tidak duduk di kawasan penempatan banjir,
makanan untuk mereka juga disediakan. Oh, jadi dari sudut kebajikan tu memang alhamdulillah lah, memang dijaga. Dan sekarang ini adalah tempoh pemulihan, air pun dah surut kalau kita tengok. YB pun banyak hulurkan bantuan. Saya tinjau tadi banyak water jet dan disediakan. Saya pun nampak tadi ada sabun. Betul. Ada sabun pun diberi, air mineral diberi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ini hari yang pertama atau kedua penduduk pindah balik ke sini? Hari ini adalah hari yang pertama sebab semalam air masih ada di kawasan jalan. Oh, jadi, masih tak boleh masuk? Boleh masuk tapi perlu merentas air mengharum. Oh, perlu mengharum lah. Ada sebahagian dalam 10 biji yang telah membuat sedikit pembersihan lah. Tapi hari ini semua keluar untuk jadi rumah. Hari ini adalah hari pertama penduduk-penduduk kembali semula ke rumah masing-masing. Dan tengok tengah keadaan yang agak tunggang langgang. Betul. Hari ini kita tengok banyak barang-barang yang ada di tepi jalan, sampah-sampah sarap dan sebagainya. Jadi berapa lama tempoh banjir kali ini? Berapa hari air bertakung di sini? Agak singkat. Kalau tahun 2014 kita mengambil masa 2 minggu. 14 hari tu air tak surut? Air baru clear. Kali ni? Yang ni lebih kurang dalam 6 hari kita di pusat pemindahan. Lebih kurang 6 hari lah. Oh, 6 hari berada di pusat pemindahan banjir? Ya. Jadi bagaimana keadaan di pusat pemindahan banjir? Bagaimana dengan kemudahan asas dalam tempoh keadaan kita mengharungi COVID ni? Bagaimana SOP yang diperkenalkan masa di pusat bantuan? Jadi di pusat pemindahan banjir itu alhamdulillah pihak seperti sekolah tersebut dia menyediakan makanan, menggunakan pekerja sekolah itu sendiri untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Jadi kami mangsa-mangsa banjir hanya sedia saja untuk menerima makanan ataupun apa-apa bantuan yang disalurkan kepada mangsa-mangsa banjir di pusat pemindahan. Jadi bagaimana dengan suasana di pusat pemindahan banjir dari segi dari segi kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan negeri, saya difahamkan, dan juga ada tak bantuan daripada kerajaan pusat kali ini? Dari segi penyediaan tempat, alhamdulillah kita duduk di sekolah tu dan juga menyediakan cube, cuma kelewatan sedikit dari segi cube untuk untuk keluarga-keluarga tu. Agak sikit lewat walaupun mungkin banyak tempat juga menghadapi, jadi mungkin dari segi berlaku kelewatan. Walau bagaimanapun contohnya 70 keluarga yang tinggal di sekolah untuk pemindahan banjir itu mendapat cube untuk daripada 140, 70 tinggal di sekolah. So yang lain-lain tu pergi sebahagian tinggal di mana? Rumah jiran ataupun yang masing-masing lah. I see. Okey. Jadi dari segi kebajikan, dari segi segalanya disediakanlah. Jadi harapan abang lah kepada ahli parlimen dan juga kepada yang berhormat Don Keردau di sini, Don Keردau kan. Apa harapan abang untuk mengelakkan banjir ni dari berulang? Mungkin tak kita boleh elakkan banjir ni atau macam mana? Sebab kawasan ni saya lihat terlalu hampir sangat dengan paya. Terlalu saya rasa hampir. Itu orang kata macam yang bukan berlaku selalu. Dari segi peperitan memang telah kerja-kerja peperitan dibuat dengan baik oleh JPS. Jadi yang berhormat juga menukar. Sekiranya dulu memang ada masalah dari segi longkang-longkang, tapi beliau telah mencari usaha untuk membaik pulih longkang-longkang tersumbat. Jadi alhamdulillah sebenarnya longkang-longkang di taman ni alhamdulillah telah baik. Jadi bukan masalah longkang tersumbat ya. Tetapi jumlah air yang melimpah daripada Sungai Pahang yang sukar untuk kita adalah besar. Jadi pematuhan SOP COVID ni semasa tempoh banjir ni macam mana abang tengok? Orang di sini mereka jaga SOP ataupun tidak? Alhamdulillah. Mereka mematuhi SOP yang telah diberikan. Seperti penggunaan mask dan juga sanitize lah. Cuma mungkin kadang-kadang segelintir tu kadang-kadang nak cepat lah. Lain alhamdulillah dia akan mengikuti SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kalau kita tengok orang 140 keluarga ni, di kalangan mereka kebanyakannya kerja mereka sebagai apa bang? Semua ada di kalangan kaki tangan kerajaan yang berniaga, pekebun kecil. Jadi macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk di Taman Petaram ni. Okey. Ada tak bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak kerajaan pusat atau kerajaan negeri pada kawasan ini?
bantuan khusus macam melalui JKM pun ada. Melalui JKM. Ya, JKM pun ada diberikan kepada penduduk-penduduk. Apa yang disalurkan melalui JKM tu? JKM barang makanan lah. Barang makanan untuk musim banjir ni. Jadi makanan semua tak ada, Alhamdulillah, tak ada masalah. Cumanya banyak barang-barang elektrik yang rosak ni. Barang-barang elektrik mungkin dari segi kadang tu peralatan macam katil, tilam, selimut mungkin dah. Itu dah rosak habis. Tu. Dan ini sebenarnya menjadi beban beban kepada penduduk tempatan, apatah lagi PKP akan dikuatkuasakan dalam beberapa jam lagi. PKP akan dikuatkuasakan. Jadi kalau PKP ni dikenakan tapi di Pahang ni dikenakan PKPB. Ada tak masalah kalau dikenakan sekatan PKPB untuk penduduk dalam keadaan banjir ni? Ada masalah? Memang kesan daripada PKP Tori pun memberi kesan kepada sebahagian daripada penduduk sini. Ada yang telah diberhentikan kerja kerana masalah syarikat tak dapat menanggung kerugian-kerugian. Jadi ramai pekerja-pekerja yang telah diberhentikan. Jadi ada juga yang diberhentikan kerja. Contoh macam pemandu bas. Jadi bas pun tak banyak yang boleh bergerak. Jadi ada pemandu-pemandu bas yang tak boleh nak meneruskan kerja. Jadi mereka dalam keadaan banyak syarikat-syarikat yang memberhentikan kerja mereka. Okey, abang sebagai pengurusi KRT ni mungkin abang kenal ramai dengan penduduk ni secara rapat. Kesan daripada PKP ni, jadi sejauh mana kesan ini membebankan mereka-mereka yang makan gaji ni? So kalau mereka tak bekerja, apa ikhtiar mereka untuk menampung sara hidup selepas ini? Memang tak ada sumber lain tu yang orang kata boleh memberi mereka pendapatan. Sebabnya kalau dari segi apa lagi, kerja-kerja sampingan pun banyak yang tak dapat dilakukan. Kalau sebelum ni mungkin mereka boleh berniaga burger ataupun sebagainya, tapi bila ada PKPB ni ada sekatan sikit untuk mereka menambah pendapatan mereka. Abang ada dengar berita tak bahawa darurat telah pun diisytiharkan di seluruh negara sehingga bulan Ogos? Saya baru dengar pagi tadi. Jadi baru dengar pengumuman daripada PM tak dengar pengumuman dari mula-mula sebabnya tak sempat nak tengok. Masih tak sempat. Tapi abang tahulah. Ada. Jadi abang tahu tak apa itu darurat yang saya agak kurang jelas maksud darurat politik, maksudnya yang bagaimana bila darurat diisytiharkan. Saya tak faham apa sekatan-sekatan yang akan dihadapi oleh, apa kesannya kepada rakyat. Ya. Jadi inilah masalahnya tuan-tuan dan puan-puan walaupun dikabarkan bahawa darurat ini adalah bersifat darurat pentadbiran saja, tidak melibatkan sekatan, tetapi dalam masa yang sama darurat diisytiharkan PKPB bagi Pahang, PKP bagi 3 negeri dan 3 wilayah. 4 negeri dan 2 wilayah telah diisytiharkan. Ini pasti memberi tekanan yang besar kepada ketua keluarga macam abang sendiri. Jadi apa harapan abang sebenarnya kepada pemimpin negara ni? Apa hala tuju sebenarnya? Ke mana kita nak ni? Apakah kita nak menamatkan COVID ini baru kita nak selesaikan urusan-urusan ni, baru kita nak bebaskan rakyat, atau macam mana? Pening ni? Ya, sangat pening. Saya pun tak tahu. Sebabnya macam-macam yang berdesak inginkan pilihan raya. Jadi saya tak tahu sebenarnya ke mana hala tuju kerajaan ni. Jadi macam rakyat dalam keadaan tertekan sekarang ni. Tertekan. Yang apatah lagi yang mempunyai anak ramai. Perbelanjaan yang makin bertambah. Pendapatan yang berkurangan. Jadi saya berharaplah pihak pentadbir negara dapat memikir masalah rakyat dan kena cari jalan lah macam mana nak selesaikan masalah rakyat ni kan. Jadi ingatkan kalau kita isytiharkan darurat politik ni, orang politik akan duduk diam, tapi sebenarnya ini bukan masalah orang politik sebenarnya. Ini adalah masalah hala tuju negara. Negara ni nak ke mana? Kerana apabila sebaik saja diumumkan darurat tadi, pasaran saham dan kita punya aliran mata wang telah pun jatuh dengan teruknya, dan juga kita pun telah mendengar rungutan daripada pelbagai pihak tentang kesan daripada darurat. Untuk makluman darurat ni buat pertama kalinya dilaksanakan di seluruh negara. Kalau dulu darurat hanya disiharkan
di kawasan-kawasan tertentu, di kawasan-kawasan yang ada komunis dan sebagainya. Tapi kali ini dibuat di seluruh negara dan kita pun tak tahu apa implikasi darurat ini kepada ekonomi sebenarnya. Jadi kita serahkan kepada kebijaksanaan kerajaan yang ataupun majlis selepas ini diberi mandat kepada sebuah jawatankuasa khas untuk mentadbir. Jadi kita harapkan jawatankuasa khas ini akan dapat memandu dan juga mentadbir dengan baik sehingga bulan 8. Bulan 8 ni pada saya terlalu panjang. Kita pun tak tahu apa alasannya hingga bulan Ogos, bulan 8 darurat ni nak apa ni diperpanjangkan. Tapi mungkin pihak kerajaan ada alasan yang tersendiri. Kita tunggu dalam sehari dua ni apa langkah-langkah yang nak dilakukan oleh kerajaan, kerana kami tak faham, rakyat pun tak faham. Dalam keadaan kita tengok kita ni di belakang ni tiba-tiba darurat, kalau kita kata hari tu jangan buat pilihan raya sebab banjir besar, sebab Covid, tapi hari ni kalau tak buat pilihan raya pun kita tengok masalah kita tetap ada juga. Dan kita mintalah dengan tak adanya pilihan raya sehingga bulan 8 ni, kerajaan sepatutnya mampu buat lebih baik untuk rakyat. Selesaikan masalah-masalah ni. Kita harapkan bantuan lebih banyak, khususnya untuk membersihkan sampah-sampah sarap yang ada di sini, kerana kita tak nak ada penyakit lain pula yang timbul datang, kerana bau yang kurang menyenangkan dan juga kan ada sampah-sampah sarap sepah-sepah di sana sini. Hari ini saya difahamkan ada satu rombongan daripada UMNO, ibu pejabat datang membantu. Jadi apa yang abang rasa bila dapat bantuan daripada NGO dan kawan-kawan yang datang daripada seluruh pelosok negara ni untuk bantu bersihkan kawasan ni? Alhamdulillah, syukur, saya berasa sangat terharu dan juga berterima kasih kerana ibu pejabat UMNO datang memberi bantuan, memberi makanan, memberi macam-macam material dan moral untuk dan kami, juga membasuh rumah-rumah. Membawa mesin water jet, water jet yang sebanyak 6 buah, tak salah saya. Maknanya kalau boleh nak habiskan semua, bergantung kepada keadaan lah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada UMNO, ibu pejabat, kerana membawa satu rombongan yang besar, membantu membasuh rumah, membawa peralatan-peralatan yang boleh kurang-kurangnya mengurangkan sedikit beban dan stres yang ditanggung oleh penduduk di Taman Bayi Taram ni. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi kami sempat membersihkan rumah, termasuk mencuci rumah dan juga mencuci pinggan mangkuk, kerana habis pinggan mangkuk tenggelam disebabkan banjir, berlumpur. Dan kita jumpa dengan tuan rumah, suaminya sedang tidak sihat kerana hemodialisis, mencuci buah pinggang. Jadi kita bayangkan betapa sebenarnya kami dapat dapat merasa betapa payahnya orang-orang di sini untuk meneruskan kehidupan dengan keadaan macam ni, dengan keadaan nak kena kemas rumah, barang elektrik rosak, lumpur di mana-mana, dan ada yang tilamnya dah tak boleh pakai kan. Jadi kita harapkan kepada pihak kerajaan supaya menyalurkan bantuan yang lebih lah melalui melalui ahli parlimen dan DUN yang ada di sini untuk meringankan beban rakyat. Kerana kami pun yang datang daripada Kuala Lumpur ni, kami pun dapat merasakan betapa payah dan susahnya dan betapa pilunya hati melihat barang-barang yang ada ni rosak, tak boleh dipakai, terpaksa dibuang begitu saja. Dan dalam keadaan kita yang susah ni, dalam keadaan tak ada kerja, dalam keadaan Covid dan sebagainya. Jadi kita mohonlah pada pihak kerajaan supaya lebih cakna dan lebih banyak membantu supaya kita ringankanlah penderitaan. Jadi terima kasih Abang Nordin Muhammad Sharif, pengerusi KRT Taman Paya Taram, kerana telah sudi bersama-sama dengan kami, dan terima kasih kerana memberi kerjasama yang baik sepanjang tim kami datang di sini membantu. Terima kasih banyak kepada penduduk tempatan juga, dan semoga kita akan jauh lebih baik lagi apabila diisytiharkan darurat dan PKP, dan saya yakin tindakan-tindakan ini akan banyak memberi manfaat kepada rakyat semua. Dan semoga rakyat akan jauh lebih hebat dan jauh lebih tenang selepas ini. Dan kita doakan negara kita aman dan makmur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih, Abang Nordin. Sama-sama. Terima kasih juga kembali.